Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good day bersama dengan Atuk hari ini. Bersemangat. Bersemangat hari ini 8 Mei. 8 Mei hari Isnin Day. Oh, Isnin Day. Hari Monday. Hari Monday. Wah, semak-semak pagi hari ini bersama dengan Atuk. Wow. Bersama dengan Atuk kita add produk dulu. Pinkan dia. Yes. Pinkan dia, 2 pin. Sema-sema pagi hari ini bersama dengan tu. Sema-sema pagi. Wow. Dan kita adjust dulu. Back kamera dulu. Kena adjust dulu. Wah, ya. Terima kasih kerana saya ada hari ini. Hari ini hari bekerja. Selamat bekerja, selamat bertugas daripada Atuk, Haji Mat Atuk. Selamat bertugas hari ini. Siapa yang mula berpuasa, tahniah. Dan siapa yang sudah pun merayakan Hari Raya Puasa 6, congratulations. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Masih ada lagi. Hari masih ada lagi untuk sesiapa yang nak memulakan puasa 6. Puasa 6 jangan tak puasa 6, rugi bro. Rugi bro. Bila pula nak sampai Syawal ni? Tahun depan. Oh, lambat bro. Rugi siapa yang tak puasa 6. Lepas puasa 6 kita sambung dengan puasa Isnin Khamis. Cantik ya. Sema pagi hari ni. Terima kasih yang join Atuk. Terima kasih siapa yang first time. Tolong type sikit. Saya first time tu. I'm the first time. First timer. Siapa first time join Atuk, tolong type sikit. Atuk nak borak-borak dengan dia sikit. Borak-borak sikit. Orang lama, memang orang lama, ramai orang lama. Dah bertahun dah. Terima kasih. Wow, pin your goal. So more viewer. Pin your goal. Okay, kita pin go. Banyak instruction ni. Pinkan. Pinkan. Okay. Encourage you will to have. Bau wangi dapat pahala. Terima kasih. Bau wangi dapat pahala. Ini bau wangi dapat pahala. Tapi kita fokus kepada Cup of the Day bersama dengan tu. Pada kita yang lebih penting ialah soal kehidupan. Apa tajuk kita hari ini? Rugi orang yang tak sujud. Allahu Akbar. Cantiknya tajuk hari ini. Rugi orang yang tak sujud bro. Rugi orang yang tak sujud. Apa itu rugi? Pin product. Pin introduce another product that your viewer may like. Rugi. Terima kasih kerana sudi join Atuk hari ini. Sema-sema pagi. Beg kuning. Sambil bermotivasi. Sambil tazkirah. Atuk juga membuat tawaran untuk sunnah bau wangi kasturi. Wangi kasturi. Itulah perfume wangi kasturi. Perfume yang memang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, wangian yang paling disukai oleh Rasulullah ialah wangian kasturi. Orang berpuasa mulutnya wangi, macam wangi, lebih wangi daripada bau kasturi. Kasturi juga disebutkan. Kasturi juga. Hebat, wangi kasturi. Rasulullah, wangian kasturi, wangian misti pada Rasulullah. Rasulullah wangian misti bro. Misti pada Rasulullah. Rasulullah tak pernah tak wangi. Live dia 24 jam wangi. Bangun pagi wangi. Tidur wangi. Tazkirah wangi, solat lagi wangi, berjalan-jalan wangi. Sehingga orang Mekah tahu, ni wangi mesti Rasulullah dah lalu ni. Rasulullah ni dia lalu, kalau dia pergi pasar, dia pergi jalan A, dia balik jalan B. Jadi wangi dia tu memanjang. Rasulullah kata aku suka kepada 2 perkara. Rasulullah suka. Pertama wanita. Atuk pun suka. Biasalah bro. Yang kedua wangian. Itu kesukaan Rasulullah 2 perkara. Itu bermakna kalau kita suka 2 perkara juga, itu sunnah bro.
Apa erti sunnah? Pahala. Apa erti pahala? Banyak pahala masuk syurga. Mudah je. Mudah je. Tapi kalau buat jahat, banyak dosa masuk neraka. Senang je. Budak tadika pun faham. Tapi kadang-kadang kanak-kanak umur 50 pun tak faham. Tak faham. Kanak-kanak umur 50 tak faham. Sebab dia kanak-kanak. Umur je dewasa. Otak kanak-kanak. Wow. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Rugi orang tak sujud. Allahu Akbar. Orang tak sujud rugi besar. Seperti orang tak solat subuh. Rugi sepanjang hari. Orang yang tak solat subuh tadi. Rugi sepanjang hari. Sepanjang hari ini dia rugi. Daripada pagi sampai ke maghrib dia rugi. Bagi orang tak solat subuh. Bagi orang tak solat isyak, dia rugi sepanjang malam. Daripada dia tidur sehingga ke subuh. Sehingga ke subuh dia rugi. Dan ini yang berat ni. Berat bro, berat. Ini yang berat ni. Tak solat 5 waktu rugi sepanjang hayat. Na'udzubillah min zalik. Orang yang tak solat 5 waktu rugi sepanjang hayat. Dia rasa je dia beruntung, tapi dia rugi. Apalah untung dengan dunia ni? Dunia hebat apa kereta besar? Hebat apa rumah besar? Allahu Akbar. Jangan keliru. Dengan godaan nafsu dan syaitan. Ada 2 godaan kita ini. Nafsu dan syaitan. Kalau bulan Ramadan, syaitan sudah pun dibelenggukan, diikat. Tapi yang dilepaskan ialah nafsu. Nafsu itu ada dalam diri kau. Sama ada kau nak kawal tak kawal, that's up to you. Up to you. Sama ada kau nak melakukan perkara buruk, perkara baik, that's up to you. That's up to you. Tapi syaitan, Allah dah ikat dah. Dah ikat dah. Pintu syurga dah dibuka. Pintu neraka dah ditutup. Tapi kenapa kau buat jahat juga? Kerana nafsu. Nafsu bro. Jadi syaitan dengan nafsu ni ialah geng. Tak puas-puas ikut nafsu. Allahu Akbar. Tak puas-puas bro. Nak dapat, nak lagi. Nak dapat, nak lagi. Nak dapat, nak lagi. Nak dapat, nak lagi. Nak dapat. Itulah sehingga dia akan puas. Bila dia akan puas? Manusia ini dia akan puas setelah tanah masuk dalam mulut. Setelah tanah masuk dalam mulut, jadi mayat, baru dia puas. Dan masa itu dia akan menyesal selama-lamanya. Sebab apabila dia jadi mayat, dia tidak hidup kembali. Tidak pernah ada dalam sejarah sejak Nabi Adam alaihissalam sehingga ke hari kiamat orang yang mati hidup balik. Tak ada. Tak ada. Tapi apabila sudah mati maka putus. Putus bro. Putus engkau dunia. Putus dengan harta, putus dengan anak isteri, putus dengan kawan, putus dengan jawatan, putus dengan gelaran, semua putus. Sebab tu orang panggil meninggal dunia. Sebab kau tinggal semua yang ada di dunia. Tinggal semua. Tinggal semua. Jadi putuslah engkau. Allahu Akbar. Bagi orang yang dah mati, orang yang kecewa, orang yang tidak beribadat yang cukup, dia akan minta dengan Allah, ya Allah, hidupkanlah aku walaupun satu hari. Hidupkanlah aku walaupun satu hari, ya Allah. Menyesalnya aku, ya Allah. Ruginya aku, ya Allah. Dia minta satu hari je. Allah tanya, kau nak buat apa kalau aku hidupkan satu hari? Aku nak beribadah kepadamu. Aku nak solat, ya Allah. Nak solat, ya Allah. Aku nak sedekah. Harta aku banyak. Aku nak sedekah, ya Allah. Menyesalnya aku, ya Allah. Aku nak zikir, ya Allah. Aku nak. Semuanya cakap nak buat yang baik-baik. But it's too late. Too late bro. Once you are die, you are too late. Apabila sudah jadi arwah, bukan lagi untuk beribadat, tapi untuk membuat perhitungan kehidupan kau di dunia. Judgment Day, hari akhirat, perhitungan. Itu yang berat. Jadi semasa kau masih hidup ni, kau buatlah ibadat, kau himpunlah ibadat. Perbanyakkan ibadah sepanjang hari supaya engkau berjaya, timbangannya berat dengan pahala, kau masuk syurga insya-Allah. Amin. Amin. Ya Mat Zaki, assalamualaikum tu. Mat Zaki lama tak nampak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga tu sehat dan dirahmati Allahu Akbar. Terima kasih di atas doa. Atuk juga doa kepada Mak Zaki. Doa Mak Zaki. Raya mana tahun ni Mak Zaki?
Oi, kerja ke? Kerja. Alimah Bongsu hasiat. Terima kasih kerana join Atuk hari ini. Rugi orang tidak sujud. Itulah tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini, rugi orang tak sujud. Jangan membesarkan dunia. Jangan mengutamakan dunia. Must be solat first in your life. Solat first. Solat first. Jangan. Solatlah dalam waktunya. Pak Lan. Yes. Salam Cik Mat. Wow, Pak Lan. Waalaikumsalam. Lan, apa khabar? Wah, balik kampung tak datang rumah ya. Hai, sehat. Sehat. Terima kasih banyak. Inilah Atuk. Di samping Atuk berbicara mengenai tajuk kita ada juga offer kasturi duha. Tekan beg kuning tu. Tekan beg kuning. Jadi semasa solat biarlah bau wangi. Dan wangi itu wangi Rasulullah. Tak balik raya Cik Mat. Ya, tak balik siannya. Allahu Akbar. Tak boleh tinggal. Itulah. Balik raya haji lah. Raya haji. Jadi masa nak solat untuk dapat khusyuk mesti wangi-wangian. Pakaian kena bersih. Itu penting. Ni kadang-kadang berpolok-polok. Mau hangit kau solat. Allahu Akbar. Macam mana nak dapat tahap khusyuk? Bau kena wangi. Pakai wangian itu dah sunat. Sunat dapat pahala dah. Pakai wangian dah sunat. Khas untuk solat gunakan kasturi. Contoh kan. Boleh. Ataupun beli letak di surau. Beli satu letak di surau. Wakaf. Pahala akan dapat. Ramai dalam kalangan manusia, terutama akhir zaman ni, celik mata fikir macam mana nak cari duit. Celik mata fikir macam mana nak cari duit. Dia tak fikir umur dia bila akan habis. Tak fikir. Dia tak fikir rezeki itu siapa yang beri. Dia tak fikir. Dia duk fikir macam mana cari duit. Dia kena fikir, kena jaga orang yang tukang pegang duit tu. Siapa yang punya tu? Itulah Allah. Jadi kau menghadap dia. Pagi-pagi menghadap dia dulu. Allahu Akbar. Ya Allah, aku menghadapmu, ya Allah. Aku mohon rezeki, ya Allah. Minta dengan dia. Minta rezeki ni macam-macam jenis rezeki ni. Ya, Pak Lan. Betul tu Cik Mat. Pernah solat sebelah seorang hamba Allah. Kuatnya bau ketiak. Mengganggu solat. Itulah. Merosakkan solat orang lain. Sebab itu, Pak Lan, Rasulullah tidak membenarkan orang bau busuk datang solat di masjid. Kau pergi mandi dulu. Kau bersugi mulut kau dulu. Bau putih, bau macam-macam. Sebab itu Islam itu agama bersih. Pandai Pak Lan kita, hebat. Jadi gunalah perfume kasturi duha. Itulah produk tu. Produk tu. Di samping kita borak-borak mengenai tazkirah pagi, tazkirah duha. Kau of the day bersama dengan Atuk hari ini. Rugi orang tak sujud. Kita dah tahu awal ni. Masa kita hidup ni kita diberitahu bahawasanya rugi orang tak sujud. Rugi orang tak sujud. Rugi sangat. Amat rugi. Amat rugi. Kalau dah meninggal tak guna lagi. Dah meninggal habislah dalam kubur. Orang tinggal kau seorang je dalam kubur. Tak pernah lagi ada orang tunggu dalam kubur. Atas kubur adalah. Tapi orang tunggu atas kubur tak boleh buat apa juga. Bila datang makan hakim, Marabbuka. Siapa Tuhan kamu? Habislah kau. Habislah. Bagi sesiapa yang buat pembelian, tolong buat payment, terus kepada TikTok. Kedai TikTok. Buat kedai TikTok. Buat payment di situ, insya-Allah Atuk akan hantar. Kita ada dua untuk lelaki dan wanita. Kalau kasturi duha untuk lelaki, kasturi Maryam adalah untuk wanita. Harga berbeza sikit. Yang perempuan ni memang ada tinggi sikit harga sebab untuk kita bagi kepada orang yang tersayang. Memanglah orang perempuan.
Mana hebatnya lelaki kalau tak ada perempuan di belakang. Wow, kan tu bangga tu. Jadi seorang perempuan, kejayaan seorang lelaki ialah kerana adanya dan di belakangnya. Itulah. Ya, Khadijah, Fatimah, terima kasih. Terima kasih, Wan. Good of the day hari ini. Siapa yang puasa Syawal, tahniah. Siapa yang sudah beraya, tahniah juga. Tahniah juga. Dan sambunglah dengan puasa Isnin kami. InsyaAllah cantik. Cantik. Sebab pahala puasa ini tidak terhitung banyak dan besarnya. Kalau nak kata banyak boleh, besar pun boleh. Kop-kop. Ya, kop-kop, apa khabar? Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Salam duha. Salam duha. Salat 6 Syawal tu. Ya. Atuk dah raya ke belum? Belum. Belum. Atuk sibuk. Seminggu pertama memang sibuk program kahwin saja. Bahagian anak-anak saudara saja. Minggu ni bolehlah tahan. Boleh tahan, insyaAllah. Atuk akan berusaha habiskan bulan Syawal ini dengan puasa 6 dan puasa Isnin Khamis. Itu nekat. Janji dengan Allah. Terima kasih buat pembelian. Terima kasih. Pastikan buat payment direct kepada TikTok. Direct kepada TikTok. Harga istimewa. Sembang-sembang pagi hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Sungguh rugi orang tak sujud. Orang tak sujud tu luas. Bukan solat saja bro. Luas tu. Belum lagi atuk ulas. Orang tak sujud tu siapa? Sebab masa hidup sahaja kita boleh sujud. Kalau dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak boleh dah sujud. Tak boleh dah. Tak ada mayat sujud. Tiba-tiba saja mayat bangun. Oi, aku nak solat dah. Tak ada. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Tiba-tiba mayat bangun pergi ambil wuduk solat Zuhur. Tak ada. Tak ada. Kau nak tunggu jadi mayat? Nak tunggu jadi mayat baru nak sujud? Allahu Akbar. Rugi bro. Atau bagi tahu ni. Rugi bro. Menyesal bro. Dibakar oleh api neraka. Dibakar oleh api mancis pun tak boleh tahan dah. Dibakar oleh dapur. Api dapur rumah tak boleh tahan dah. Api neraka bro. Allahu Akbar. 70,000 kali panas. Panas bro. Ui, takut bro. Takut bro. Dan indahnya syurga. Dengan dunia. Dengan raja ada istana Arab Saudi. Raja bilik 600. Hebat lagi istana di syurga. Hebat. Syurga yang paling bawah pun. Allahu Akbar. Besar hebatnya. Istana emas. Dapur mata. Mana ada di dunia istana emas mata? Tak ada. Di akhirat ada. Itu tunggu untuk kita lah. Untuk kita lah. Kita tu siapa? Orang yang sujud. Orang yang sujud. Terutama wanita ni. Wanita, dia cukup senang masuk syurga. Cukup senang, ya. Wanita solat 5 waktu. Beres. Okey, on. Puasa bulan Ramadan. Beres. Okey, on. Jaga kehormatan. Beres. Okey, on. Yang keempat, taat kepada suami. Bila boleh buat 4 perkara ni, kau pilih pintu syurga mana kena masuk. Ada 8 pintu syurga. Ahlan wa sahlan ya muslimah ya jauzah. Ya jauzah, pintu syurga panggil. Ya isteri masuklah syurga. Senang kan? Solat yang pertama. Okey. Puasa. Okey. Jaga kehormatan. Okey. Tak menggatal. Dan yang ketiga, taat kepada suami. Ada yang komplain. Yang taat kepada suami ni ada yang komplain. Nak taat macam mana tu? Dah tu dah start dah. Kan nak jadi ahli syurga. Betul tu. Banyak sangat kenduri. Mana lebih penting? Puasa sunat dengan hadir ke tempat kenduri. Kena hadir kenduri dulu. Bahkan kalau kita puasa sunat pun, kita kena buka. Kalau orang panggil kenduri. Itulah afdalnya. Besarnya pahala kita pergi kenduri. Tapi make sure jangan lepas puasa 6 lah. Rugi. Rugi. Kena pergi kenduri dulu. Itu cara dia. Tak boleh kita pergi 4 orang kenduri. Saya tak makan hari ni, saya puasa. Itu tak boleh. Tak payah tunjuk alim lah. Tak payah tunjuk. Sebab dia lebih afdal buka puasa. Sebab puasa sunat. Jadi bagi wanita, dia hanya perlu taat kepada suami. Jaga kehormatan diri. Bagaimana Rasulullah kata, ya Fatimah, ada seorang wanita yang lebih dahulu masuk syurga daripada kamu. Ada seorang wanita dahulu. Fatimah terkejut dengar. Ini ayah dia sendiri bagi tahu.
Ya Fatimah, ada wanita yang lebih awal masuk syurga daripada kamu. Siapa itu ya Rasulullah? Dia tanya. Kau pergi di hujung Madinah ini, di hujung kampung. Pergi tanya dia. Pergi lihat macam mana. Jadi Fatimah pun pergi. Pergi sampai di sana. Assalamualaikum. 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 Ya tuan rumah. Waalaikumsalam. Dia, siapa tu? Dia tanya. Pintu tak buka lagi. Saya Fatimah, anak Rasulullah. Oh, ada hajat apa? Dia tanya. Aku nak berjumpa dengan kamu, nak berborak-borak. Oh, minta maaf lah. Tak boleh benarkan masuk. Kerana aku belum minta izin dengan suami. Itu perempuan tu. Itu anak Rasulullah tu yang pergi tu. Tak dibenarkan masuk. Kenapa? Aku belum minta izin dengan suami. Kau datang besok lah. Fatimah pun dengar. Maka Fatimah pun balik. Jalanlah kau. Esok harinya Fatimah pergi lagi. Fatimah pergi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Fatimah. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puteri Rasulullah. Oh, kamu datang seorang ke? Tidak. Saya bawa anak saya, Husin. Oh, semalam aku hanya minta izin kau seorang saja. Hari ini kau bawa anak kau. Aku kena minta izin semulalah dengan suami. Sebab kau sekarang berdua, jadi datang lain kali lah. Itu orang yang dahulu masuk syurga daripada Fatimah. Maka Fatimah pun balik. Balik, tak boleh tengok lagi. Tak boleh tengok lagi. Balik, Fatimah balik. Lawan kita nak. Aura. Lawan kita nak. Fatimah balik lagi. Balik. Batuk pula. Keesokan Fatimah pergi lagi. Tengok pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya puteri Rasulullah. Oh, datang dengan siapa? Saya hari ini saya Hasan dan Husin. Oh, bertiga. Semalam saya minta izin dengan suami saya, hanya Fatimah dengan Hasan. Sekarang Husin ada. So tak bolehlah masuk. Kena tunggulah lain kali. Tengok. Ini wanita yang mendahului masuk syurga daripada Fatimah. Tengok. Fatimah pun baliklah lagi. Tak marah. Tak marah. Tak marah. Fatimah pun tak marah. Balik lagi. Kemudian pergi lagi. Next day pergi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puteri Fatimah dan anak-anak. Silakan masuk. Baru buka pintu. Sebab apa? Sebab line clear. Buka pintu. Silakan Fatimah. Fatimah pun masuk. Rumahnya sederhana. Tak adalah perabot-perabot. Tak adalah yang lebih-lebih. Tak ada apa. Inikah yang wanita yang dikatakan mendahului aku ke syurga? Fatimah heran. Tengok tak ada apa. Tak ada apa. Kan? Dalam masa dia tengok tu, dia minta izin kan. Fatimah, tunggu sekejap ya. Saya nak siapkan. Sebab sekejap lagi suami saya akan balik. Tengok tu. Suami dia akan balik. Jadi Fatimah tunggulah. Balik, dia pun sediakan makanan, ada air untuk suami dia. Suami air dan rotan. Jadi Fatimah heran. Kau sediakan makanan ni? Suami saya balik nanti, dia lapar, dia nak makan, dia boleh terus makan. Satu. Kan hebat tu. Ini dia katakan wanita syurga. Oi, wanita, dengar ni. Dengar ni. Dia sedia terus. Bukan tanya, bang nak makan apa hari ni bang? Kita belum masak lagi. Itulah wanita. Nak masuk syurga sangat. Perangai macam tu. Marah kan tu? Tak ada lah. Cerita sikit je. Fatimah tanya lagi. Ini air untuk apa? Oh, kalau dia dahaga, dia boleh terus minum air. Ready bro. Ready. Suami kerja ke mana? Suami kerja di hujung sana. Hujung sana. Rotan ni untuk apa? Rotan ni, kalau suami saya makan tak sedap, kalau dia nak rotan saya, dia beli rotan saya. Kalau makanan saya tak sedap, dia beli rotan saya. Saya benarkan. Dan kalau dia fikir, ataupun dia fikir saya ada buat salah, dia tak puas hati, lambat buka pintu ke apa, dia boleh rotan saya. Fatimah terkejut dengan.
Allahu Akbar. Inilah wanita setia kepada suami yang mendahului aku masuk syurga. Rumah bersih, bersih. Cakapnya lembut, cakap lembut. Tak pernah tinggi suara. Tidak tinggi suara. Fatimah pun belajarlah sesuatu. Maka baliklah Fatimah ke rumah. Balik. Jadi tiba-tiba sebelum Fatimah balik, suaminya balik dari kerja. Dia pun pergi tunggu di pintu. Fatimah melihat gelagat dia menyambut suami. Satu tangan pegang air, bekas air, satu tangan pegang rotan. Dan kain diselatkan sikit, biar nampak seksi. Dia buat, biar nampak seksi sikit. Fatimah tanya, kenapa kau berkelakuan demikian? Kalau suami nak minum, dia boleh minum. Kalau suami tak puas hati, dia boleh pukul saya. Dan kalau suami perlukan hubungan kelamin sekarang, saya dah ready. Kita boleh main bila-bila masa. Terkejut Fatimah dengar. Terkejut. Itulah wanita yang mendahului Fatimah masuk syurga. Kalau kita, jom masuk bilik. Buat apa? Itulah wanita neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi Fatimah pun balik. Bercerita kepada ayandanya Rasulullah. Sebenarnya kata, saya memahami kenapa dia mendahului aku masuk syurga. Menangis Fatimah. Perbuatannya, layannya kepada suami, kesetiaannya begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Sehingga aku terpaksa pergi 4 hari berturut-turut untuk bertemu dengannya. Begitu luar biasa. Hari pertama Fatimah pergi seorang, tak minta izin. Hari kedua Fatimah bawa Hasan, tak minta izin. Hari ketiga Fatimah bawa Husain dan Hasan, tak minta izin. Hari keempat baru boleh masuk. Itulah isteri yang menjaga kehormatan. Bukan berpoya-poya di TikTok lah, Facebook lah, tayang sana, gelik sini. Wow. Jauh sekali daripada orang mendahului masuk syurga. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Atuk ni kuat mengata perempuan ni. Bukan, nasihat. Nasihat bro. Nasihat. Nasihat. Ini nasihat bro. Nasihat. Nasihat. Balik. Maka Fatimah pun menangis. Menangis. Dia akan cuba berusaha. Kemudian Rasulullah kata, engkau jangan risau Fatimah. Sebenarnya engkaulah yang mendahului memasuk syurga. Fatimah mulai happy. Sebab Fatimah ini antara 4 wanita ibu syurga. Fatimah ni ibu syurga, ibu wanita di syurga. Di antaranya ialah Fatimah. Jadi Fatimah bila mendengar Rasulullah kata, ya Fatimah, engkaulah yang akan masuk syurga dulu. Tapi ya ayanda, bagaimana dia yang masuk dulu? Sebab dia menarik tali unta engkau. Rupa-rupanya wanita tadi akan menarik, memegang tali unta Fatimah untuk masuk syurga. Jadi orang yang tarik unta mesti masuk dulu. Baru Fatimah ketawa. Allahu Akbar. Senyum Fatimah. Allahu Akbar. Jadi wanita tadi ialah tukang tarik tali unta Fatimah. Masuk syurga. Masuk syurga. Itulah sedikit tazkirah sirah bagaimana wanita masuk syurga. Tengoklah diri kita. Hai wanita-wanita, jauh mana kau layan suami? Jadi bagi wanita yang tak ada suami, dia tak ada layan suami, maka tiada ada automatik pada dia. Tak ada. Ya Zaid, atuk seorang perempuan kalau pakai tudung, siapa yang tanggung dosanya kalau dia dah berkahwin? Kalau pakai tudung, tak pakai tudung lah. Atuk seorang perempuan kalau tak pakai tudung, siapa kalau dah kahwin siapa tanggung? Kalau suaminya tak tegur, suaminya menggalakkan, suaminya tanggung. Dan dia pun dosa juga. Isteri yang tak pakai tudung pun berdosa, suami yang tak larang berdosa. Kalau suami dah larang, yang kalau nak keluar mesti pakai tudung ya. Ya, mestilah sayang kat isteri. Ya, Ling, kalau nak keluar pakai tudung ya, Ling. Tiba-tiba dia keluar tak pakai tudung. Maknanya suami tak tanggung dosa dia tanggung sendiri. Sebab itu kita kena larang. Begitu juga anak. Kalau anak kita tak pakai tudung, anak perempuan tak pakai tudung, kita dah larang, jangan keluar rumah. Kita pergi kerja, dia keluar rumah tak pakai tudung. Mana bapak dah lepas tanggungjawab. Anak yang kena tanggung di akhirat nanti.
Sebab dia larang. Yang penting itu ialah melarang. Mencegah. Mencegah. Dia nak buat juga, maka dia akan tanggung. Boleh? Senang je. Siapa buat dia tanggung. Dosa ni macam tu. Jarang sangat yang berkait ni. Yang berkait. Siapa buat dia tanggung. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Sembang-sembang hari ini tajuk kita ialah sujud. Tak solat subuh rugi sepanjang hari. Sebab itu siapa yang solat subuh tadi, maka dia akan mudah solat zuhur dan asar. Maghrib. Asar dan maghrib. Jadi siapa yang tak solat subuh rugi sepanjang hari. Siapa yang tak solat isyak rugi sepanjang malam. Dia tidur dalam keadaan rugi. Na'udzubillah. Tidur dalam keadaan rugi. Dan siapa yang tak solat 5 waktu, maka dia akan rugi sepanjang hari. Allahu Akbar. Rugilah orang yang tak solat 5 waktu. Rugi sangat. Rugi sangat. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Sembang pagi ini sujudlah. Sujudlah. Kita tak sujud tak boleh. Sujudlah. Kena sujud. Sembang-sembang pagi hari ini. Seorang lelaki menunaikan solat selama 60 tahun, tetapi tidak satu pun solatnya tidak diterima Allah. Seorang lelaki menunaikan solat selama 60 tahun, tapi tidak diterima Allah. Allahu Akbar. Ini yang menakutkan. Solat-solat ni ada sebab musababnya. Ada sebab musababnya. Rasulullah pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahawa terdapat seorang lelaki yang menunaikan solat selama 60 tahun, tapi solatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Ini pun satu hal. Seorang lelaki menunaikan solat selama 60 tahun, tetapi satu pun solatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku kerana dia menyempurnakan sujudnya. Tapi tidak menyempurnakan rokoknya. Atau menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Sikit je mistake dia. Rokok. Sujud. Sikit je. Sebab itu kita kena belajar. Solat ni kena belajar. Rokok betul-betul rokok. Sujud. Terutama dalam hadis ini, apa yang penting ialah tumakninah. Tumakninah. Apabila sujud mesti stop. Allahu Akbar, berdiri kan? Tidak. Kemudian sudah baca Al-Fatihah, sudah baca surah. Allahu Akbar, kena stop. Tak boleh top, pop. Tak boleh. Tak sah. Ada satu ketika seorang sahabat, ketika Rasulullah sudah pun selesai menunaikan solat di masjid. Di masjid. Maka datang seorang hamba, seorang hamba Allah solat. Selepas dia habis solat, Rasulullah kata, kau pergi solat semula. Kau belum solat. Maka dia pergi solat. Pergi solat lagi. Lepas solat, dia datang, Rasulullah beritahu lagi, kau belum solat, kau pergi solat. Dia pun pergi solat lagi. Sabar dia, Rasulullah yang suruh. Dia pergi solat lah. 3 kali solat, dia datang lagi. Rasulullah kata, kau tak solat sebenarnya. Ya Rasulullah, inilah cara aku solat sejak dari dulu. Apa salahku ya Rasulullah? Bacaan kau cantik. Okey. Bacaan kau cantik. Tetapi tumakninah. Semasa kau itu kau tak berhenti macam spring. Sujud tok macam burung gagak patut apa burung gagak patut ke kacang tok tak boleh. Jadi selain daripada bacaan, tumakninah itu penting. Tumakninah ni disiplin. Disiplin solat. Sebab tu solat walaupun ada rukun fi'li, 5 perkara rukun fi'li, tetapi mesti juga ada syarat-syarat sah yang lain. Syarat-syarat sah yang lain. Itu penting pada kita. Quote of the day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk. Rugi orang yang tak sujud. Rugi orang yang tak sujud. Allahu Akbar. Orang tak solat ni rugi bro. Solatlah.
Bagi wanita, kalau dia hanya solat 5 waktu, tak solat sunat. Kalau dia hanya puasa bulan Ramadan, tak ada solat sunat kecuali solat ganti. Kalau dia taat kepada suami dan kalau dia jaga kehormatannya, maka dia sudah masuk syurga. Senang wanita. Tapi taat kepada suami itu berat. Moncong kepada suami, tak pasal-pasal dapat dosa. Adalah salah sikit, tapi moncong 3 hari. Allahu Akbar. Isteri yang tak tegur suami 3 hari, dia akan dilaknat. 3 hari itu, dilaknat. Makna laknat ni apa? Neraka lah kalau mati masa tu. Neraka lah. Buatlah perangai, buatlah. Tapi tu, suami saya ni teruk tu. Teruk. Teruk suami saya. Suami kau tu lebih teruk daripada Firaun ke? Suami kau tu lebih jahat daripada Firaun ke? Suami kau tu lebih kejam daripada Firaun ke? Dia nak bunuh kau ke? Firaun bunuh Asia, bunuh Asia. Firaun, jahatnya Firaun. Tapi Asia tidak pernah minta cerai. Tidak pernah. Sebab tu Asia adalah antara 4 wanita ibu syurga. Sebab dia taat kepada Firaun. Taat kepada Firaun. Sebab Firaun tu suaminya. Dia tahu Firaun jahat. Dia tahu. Dan dia tahu Firaun tu zalim. Tak pernah minta cerai. Sebab itu dia boleh masuk syurga. 4 wanita ibu syurga. Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Engkau bila? Engkau tak masuk ke? Allahu Akbar. Bagi wanita-wanita, sedarlah. Perangai suami itu sabar je lah. Sedangkan Asia dibunuh oleh Firaun. Firaun sendiri membunuh Asia. Semasa nak dibunuh, semasa hukuman bunuh, sebelum bunuh, Asia berdoa kepada Allah, ya Allah, bukalah pintu langit, aku nak melihat istanaku di syurga. Allah mengizinkan dan dibuka pintu langit untuk Asia melihat tempatnya di syurga. Ibu syurga, bro. Bukan main-main, bukan ahli syurga biasa, bukan. VIP, ibu syurga. Maka apabila pintu langit dibuka, maka Asia melihat istana lebih besar daripada istana Firaun. Lebih hebat daripada Firaun. Masa tu Asia tersenyum. Firaun hairan. Engkau, aku nak bunuh pun kau sempat lagi senyum. Aku nak bunuh kau sempat lagi senyum. Maka Firaun bunuh Asia. Ada kata setengah ulama, sebelum Asia dibunuh, nyawa Asia sudah pun diangkat ke langit. Jadi yang dia bunuh itu hanya jasad saja. Jasad. Asia, nyawa Asia, roh Asia sudah pun diangkat ke langit. Inilah wanita soleh. Isteri Firaun, bro. Suami kau macam Firaun ke? Marah tu tak ada lah. Assalamualaikum Jimat tu. Waalaikumsalam wan. Apa khabar? Apa khabar? Jadi kalau suami jahat sikit, janganlah minta cerai. Nak masuk syurga. Masuk syurga. Tapi ini yang paling payah sekali untuk wanita ni. Kalau suami cengeng sikit, sabar je lah. Sabar je lah. Dia pergi cari duit. Macam-macam dia hadapi di luar. Balik nak ketenangan. Kau tengok tadi, macam mana wanita yang mendahului Fatimah masuk syurga. Dia tunggu suami dia. Tunggu dengan makanan, tunggu dengan minuman, tunggu dengan rotan. Dia rela dipukul. Dan kain akak tinggi sikit supaya nampak seksi. Kalau nak terus dapat. Kita letih lah bang. Letih lah. Letih. Letih lah kau. Di syurga lah kau. Kena ke kau? Tanggung sendirilah. Itulah. Sebab itu Rasulullah pergi Isra' Mi'raj. Rasulullah buka pintu neraka, wanita lebih ramai daripada laki-laki. Sedangkan wanita lebih mudah masuk syurga. Tapi wanita lebih ramai daripada laki-laki. Na'udzubillah min zalik. You are ready, bro? Hi girls. You will be ready. Ready. Go to hell. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jauhkah dari anda. Walaupun anda hanya perlu buat 4 perkara, tetapi terbukti Rasulullah telah melihat ahli syurga paling ramai, ahli neraka paling ramai ialah di kalangan wanita. Kerana mulutnya. Kerana mulutnya. Kerana 2 mulut. Mulut atas, mulut bawah. Iaitu tak jaga kehormatan, 1. Dan tak jaga mulut atas, 1. Jadi tak setia kepada suami. Neraka. Jadi apa guna? Pergunakah hidup dunia? Baik tak hidup. Kan tak hidup, tak ada apa pula. Tapi nak buat macam mana? Bukan boleh reverse. Kalau dah hidup, hiduplah. Hidup nak buat macam mana? Tak boleh buat apa dah. Kena solat lah. Tak ada cara lain lah.
Tak ada cara lah. Kita kena buat. Ya, Abdul Razak. Assalamualaikum tuan. Atuk. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau update day hari ini. Rugi orang tak sujud. Umur 60 tak sujud lagi bro. Nak pencen dah. Bila bro? Bila bro? Orang tak sujud ni orang sombong. Orang sombong. Orang tak sujud kepada Allah ni orang sombong. Dia lebih jahat daripada iblis. Beratnya tu kata tu. Memanglah berat. Dia tahu kenapa iblis dikeluarkan daripada syurga. Salahnya apa dia? Adakah dia tak sujud kepada Allah? Sujud. Cuma dia tak sujud kepada Nabi Adam saja. Allah kata, hai iblis, kau sujud kepada Nabi Adam. Dia kata, tidak ya Allah. Kerana dia daripada tanah, aku daripada api. Aku lebih mulia daripada dia. Chase kau keluar daripada syurga. Iblis ni ulama besar. Di kalangan malaikat, dia paling alim. Dia paling rapat. Di antara malaikat yang paling rapat. Itu iblis. Jadi kerana dia tetap tunduk kepada Allah, tapi dia tidak tunduk kepada Adam. Tapi kita manusia yang tak solat ini, berarti kepada Allah kau tak tunduk. Berarti kau lebih teruk daripada iblis. Lebih teruk daripada iblis. Ya. Sebab Allah dah kata dah, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Sebab tu jin ni, iblis tunduk kepada Allah. Sebab dia patuh kepada ayat Al-Quran ini. Tapi manusia tak solat, berarti kau tak patuh, kau tak sembah Allah. Allah kata, aku jadikan manusia dan jin untuk sembahku. Bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk kejar pangkat, nak jadi YB menteri berbohong kiri kanan, bukan dah. Bukan bro, bukan untuk happy-happy di dunia ni. No way. Bukan untuk happy-happy. Dunia ini tempat ujian. Dunia ini bercampur bau busuk dan wangi. Dunia ini bercampur jahat dan baik. Dunia ini bercampur cantik dan bodoh. Dunia ini bercampur macam-macam bercampur. Menipu dan yang benar bercampur. Di akhirat nanti, di syurga, tak ada apa lagi yang tak baik. Bau wangi, tanah wangi, langit wangi, wangi kasturi, wangi. Macamlah kasturi. Wangi. Orang baik-baik di syurga, tak ada jahat. Tak ada busuk di syurga, tak ada berak-berak, tak ada. Tak ada. Di syurga senang, pangkat sama aja. Pangkat saiz sama aja, sama kuat. Kalau yang lelaki sama 70 orang bidadari, engkau 70, aku 70. Memang kau kuat, kau main. Kena kuat kau main. Memang di syurga. Tapi kalau di neraka, kau kuat atau kuat, kau dibakar. Orang lain enjoy dengan 70 bidadari, engkau dibakar dalam neraka. Apa faedah masuk neraka? Kerana nak enjoy di dunia. Apa sangat enjoy di dunia? Kalau dah umur 60, 70, 50. Kubur dunia kata pergi, kubur kata mari. Bila kau masuk kubur, habislah. Habis. Kau tunggu dia selesai di dalam neraka. Masuk dalam neraka. Allahu Akbar. Kau tengoklah. Orang dalam syurga enjoy dengan rumah besar, istana besar, dengan bidadari, buah-buah, nak makan apa datang, minuman, apa minuman ada. Minuman ada dah. Susu ada, madu ada, arak ada, semua ada. Semua ada. Tapi kau dalam neraka kau apa? Kau kering, dahaga, dibakar oleh api neraka. So apa faedah kau berpoya-poya di dunia sedangkan kau dibakar di akhirat nanti? Lama mana dibakar di akhirat tu? Allahu Akbar. Beribu-ribu tahun. Kat syurga tak ada toilet kata. Tak ada toilet. Tak ada berak di syurga. Tak ada. Makan kenyang. Makan kenyang. Di syurga tak ada busuk kan? Tak ada bau busuk. All wangi. Semua wangi. Semua wangi. Itulah kelebihan syurga. Sebenarnya syurga ni kita tak boleh fikir dengan otak biasa. Tak biasa. Kita terima je lah ketentuan daripada Allah SWT. Kita tak boleh fikir. Di syurga tak ada busuk. Tak mati di syurga. Tak ada bangkai-bangkai. Tak ada. Bangkai-bangkai tak ada. Dan di syurga tak ada accident ni. Lori, dilanggar lori lah apalah. Tak ada. Tak ada. Sebab kenderaan di syurga tu hebat-hebat. Hebat-hebat. Macam burak, ada kuda ada sayap macam burak, hebat. Itu penting. Jadi tak ada. Sembang-sembang pagi hari ini, ya Allah, bukalah pintu hati cucu-cucu anak-anakku, ya Allah.
yang mendengar ini supaya solat. Solat wajib jangan tinggal. Itulah solat, ibadah yang pertama yang akan ditanya daripada masyarakat. Adakah kau solat? Tak. Apabila kau tak sahaja, kau akan dihumban dalam neraka. Tapi tu saya dah buat haji, saya puasa, saya zikir, saya baca Quran, tak kira dah. Iaitu off. Dihumban dalam neraka dulu kerana tak solat. Sebab solat itu adalah diutamakan. You lulus atau tak lulus, solat. Sebab itu solat penting. Kena jaga solat, utamakan solat, dahulukan solat. Walaupun kita berhadapan dengan meeting bos besar, tak kira, masa solat aku kena solat dalam waktunya. Take 5 please. Okay, take 5. You pergi solat lah, take 5. Sorry aku nak pergi tandas. Cakap lah, pergi tandas ke mana? Takut malu nak cakap pergi solat. Kau pergilah. Pergi solat. Sudah solat, masuk meeting balik. Jangan bro. Oh, jangan tak solat berat bro, tak solat. Tak guna hidup. Tak guna kau. Kau hancurkan. Hidup di dunia mungkin 80 tahun. Mungkinlah. Tapi hidup di akhirat ni berjuta-juta tahun. Tak mati. Kenapa kau pilih suka di dunia sedangkan hanya 80 tahun? Kalau kau sedih di dunia, kau kecewa, kau sedih, kau miskin, 80 tahun je kau miskin. Tapi kau masuk syurga, berjuta-juta tahun kau happy. So kau rugi 80 tahun tapi kau untung berjuta tahun. Sedangkan orang kerja dunia, dia untung 80 tahun, dia rugi berjuta tahun. Dibakar lagi. Ada kita di dunia dibakar? Tak ada. Solat ikut muk. Macam mana pula tu? Tak boleh ikut muk. Solat itu wajib kan. Wajib buat, tak ada muk-muknya. Tak solat, dosa. Tak solat, dosa. Tak solat, dosa. Tak boleh ikut muk. Tak boleh. Orang yang merasa solat itu berat, pertamanya dosa banyak, maka dia rasa solat itu berat. Satu. Yang kedua, orang yang rasa solat itu berat, maka ada banyak lagi benda-benda haram di sekelilingnya. Dua. Yang ketiga, orang yang rasa solat itu berat, cek dia durhaka dengan ibu bapa. Saya mak balik. Mak balik. Kena cek bro. Solat bro. Paksa. Betul. Solat kena paksa. You push yourself. Yes. Sebab kita boleh push kita nak ke syurga atau ke neraka. Untuk ke syurga, push solat. Untuk ke neraka, tak payah solat. Tak payah solat. Itu saja. Kena solat bro. Jangan tak solat. Yang perempuan ni terutamanya. Perempuan ni. Minta maaf lah. Atuk nak cakap. Kalau dah pakai make up cantik tu. Takkan nak buat make up. Allahu Akbar. Berapa lama kau boleh cantik di dunia? Berapa lama? Umur 20? Cantik. 30? Cantik. 40? Dah mula kudu dah. 50? Berkerepot lah. Berkerepot. Tapi di akhirat nanti, wanita-wanita umur 20 semua. Tak payah make up, tak payah foundation, tak payah lipstick. Memang cantik. Memang cantik. Dan kecantikan itu kekal selama-lamanya. Takkan tak nak. Di sini susahnya kau beli lipstick, kau beli itu, beli ni. Barang-barang branded. Saya nak solat pun tak nak. Kenapa? Takut hilang make up. Yang kau buat cantik-cantik itu kau nak tunjuk ke siapa? Ada tak orang duduk kat rumah, dia make up? Make up. Orang tanya, kau make up apa? Untuk tunggu suami saya balik. Seperti wanita yang mula-mula masuk syurga tadi. Tak ada. Kenapa make up tebal ni? Ada majlis kenduri. Kenapa make up tebal ni? Nak pergi kerja. Kenapa make up tebal ni? Ada function. Kenapa make up tebal ni? Nak tunjuk muka kepada orang lain. Itu pun tak jaga kehormatan dah. Sepatut kau kena jaga kecantikan kau untuk suami kau. Untuk suami kau. Dulu saya solat ikut mood. Sekarang Alhamdulillah penuh 5 waktu. Itu hidayah. Hidayah. Tapi syaitan menggoda you kan. Syaitan kata, alah tinggallah solat. Malas itu sebahagian daripada cucuk-cucuk syaitan. Syaitan dengan nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dah. Alah tak apa, sekejap lagi boleh. Itu perangai syaitan. Akhir-akhir sekali, dah tak solat Zohor. Itulah. Masuk waktu saja terus. Tapi orang terbaik, dia tahu waktu. 1:14 minit masuk waktu. 1:10 saya ready untuk solat. Itu terbaik. Always ready. Ready untuk solat. Bermakna ready masuk syurga. Masuk syurga bro.
You ready atas sejadah, duduk atas sejadah. You ready masuk syurga. You ready masuk syurga. You kena nampak. Kenapa Tok cakap macam tu? Memanglah. Orang solat dapat pahala masuk syurga. You are ready. Sebab itu kita solat nak khusyuk, kita kena nampak apa kita dapat. Macamlah kau orang pergi kerja setiap hari. Kenapa kau suka pergi kerja? Kenapa? Kerana nak ingat gaji 28, 29. Tapi hari ni 2 hari bulan. Kerja juga. Pasal apa? Tunggu 28. Pasal apa? Pasal gaji. Begitu juga kita dalam solat. Oh, kau rajin solat. Ya, syurga depan. Syurga depan. Macam tu lah. Syurga di depan. Kan? Kita baca dulu surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya disampai kepada Rasulullah SAW. Kita niat supaya pahala sampai kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat baginda. Ya Allah, sampaikanlah Al-Fatihah yang kami baca ini, pahalanya sampai kepada semua Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi, dan juga kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri atau suami, anak-anak, rakan-rakan Quote of the Day. Siang hari sungguh menerima pahala daripada bacaan. Semua rakan-rakan ini akan pergi kepada engkau. Masing-masing dapat, saya dapat. Dan kepada muslimi muslimat, mukmini mukminat, kepada yang masih hidup ataupun berada di mana saja, kutub utara, selatan, semuanya, sampaikanlah ya Allah pahala Al-Fatihah yang kami baca ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apabila kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah menyambut. Rasulullah yang sudah wafat itu diberi ruh oleh Allah untuk menjawab salam kita, selawat kita kepada baginda. Hebat kan? Dan bila kita berselawat sekali kepada Rasulullah, Allah akan berselawat 10 kali kepada kita. Allahu Akbar. Hebatnya. Tuhan berselawat, Allah berselawat. Dan malaikat juga berdoa kepada kita. Supaya kita mendapat kebaikan. Amin. Quote of the Day hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini, rugilah orang yang tak sujud. Rugi orang tak sujud. Dari segi kesihatan, kebaikan solat untuk kesihatan. Ada yang kata terapi solat mendapati keadaan sujud mencatat kadar denyutan paling rendah dan baik untuk golongan pesakit jantung. Bagi orang yang ada golongan sakit jantung, bila solat, dia berada kadar denyutan jantung yang paling rendah. Itu kebaikan solat. Itu dari segi kesihatannya. Solat sunat sebanyak 3 kali seminggu dengan setiap terapi sebanyak 12 rakaat atau kira-kira 30 minit dapat merawat ereksil disfungsi atau lebih dikenal dengan mati pucuk. Siapa nak kuat? Solat sunat 3 kali seminggu. Pesakit yang mengikuti terapi solat selama sebulan, iaitu dengan membuat rokok 90 darjah, sakit pinggangnya berkurang. Buat rokok 90 darjah. Rokok tu mesti 90 darjah. Dan mesti lama. Sedap tahu. Rokok lama ni sedap. Nikmat. Bila kita i'tidal, Allahu Akbar. Allah sedapnya nikmat. Rokok mesti 90 darjah. Mesti. Sebab itu bacaan semasa rokok dan semasa sujud ni kena banyak sikit. Perindu Rasulullah. Assalamualaikum Tok. Semoga sihat selalu. Waalaikumsalam bro. Sehat sama, alhamdulillah. Jadi apabila kita rokok, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jadi kita memuji Allah yang Maha Agung. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baca 3 kali slow-slow. Baca 10 kali boleh. Baca 30 kali boleh. Tak ada hal. Lagi cantik, lagi lama kau rokok, cantik.
menyihatkan pinggang. Cantik. Sebab itu ulama-ulama dulu rokok lama, rokok saja 1 jam, sujud 2 jam. Satu solat itu berapa jam dia buat? 5-6 jam satu solat. Betul tu. Kena latih kerja lepas tu. Solat memang nikmat. Nikmat. Nikmat, banyak nikmatnya. Sujud, rokok, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gelombang otak mempunyai beberapa frekuensi irama yang dipengaruhi oleh keadaan fizikal dan emosi. Jenis gelombang otak alfa menunjukkan keadaan tenang, iaitu semasa sujud. Semasa sujud, gelombang alfa semasa sujud. Allahu Akbar. Sebab tu sujud kena lama. Jangan tak jadi. Tak jadi, buat pening je. Sujud biar lama. Sebab semasa sujudlah kau paling dekat dengan Allah. Engkau sujud, kau bercakap dengan bumi, tetapi suaranya nyaring ke langit Lauh Mahfuz. Itulah semasa sujud. Berkatnya masa sujud. Doa semasa sujud. Minta apa saja semasa sujud. Minta. Jangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu batal solat kau. Minta dalam hati lah. Kalau tak boleh cakap Arab. Tapi kalau boleh mengamalkan, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka, jauhlah aku daripada neraka Jahannam. Allahumma jirna minan nar, Allahumma jirna minan nar, Allahumma jirna minan, ya Allah, jauhlah aku daripada neraka Jahannam. Boleh sebut. Tapi jangan kata jauhlah aku daripada neraka Jahannam. Tak boleh sebut. Dalam hati boleh. Betul tu. Itulah. Jadi gelombang otak mempunyai beberapa frekuensi irama yang dipengaruhi oleh keadaan fizikal dan emosi. Jenis gelombang otak alfa menunjukkan keadaan tenang, iaitu semasa sujud. Kan dapat faedah. Terapi. Ini terapi. Ini dari segi kajian sains. Bagaimana terapi. Terbukti bahawasanya solat itu memang banyak faedahnya. Tabiat mengamalkan kedudukan tulang belakang lurus ketika rukuk melambatkan proses penuaan, tisu bertambah aktif, proses imbangan air dalam badan lebih baik dan melancarkan fungsi buah pinggang. Kelebihan orang solat. Kelebihan orang solat, bro. Jadi rugi banyaklah orang tak solat. Rugi dengan Allah, rugi dengan diri sendiri. Banyak sangat rugi. Banyak sangat. Banyak sangat rugi. Bila nak habis ni, banyak rugi ni. Bila nak sedar ni? Bila? Lambat lagi tu. Saya baru 20, lambat mati lagi. Oi, orang umur 14 mati ramai. Ya Ahmad Zari. Ahmad Zari. Apa khabar, Zai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa khabar? Kesini sikit. Tak nampak nama kau. Ahmad Zairi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Zari, kerana jenguk tu. Ya, Hindun, tak kerja ke? Bismillah. Assalamualaikum dan selamat pagi tu. Sehingga sebentar tengah kerja. Hebat Hindun. Ya, boleh pakai earphone je. Tak payah tengok atuk pun tak apa. Hari ini tajuk kita, rugi orang tak sujud. Rugi sangat orang tak sujud. Dari segi pahala perugi, dari segi kesihatan perugi, banyak sangat rugi orang tak sujud. Allahu Akbar. Wahai anak cucu atuk, solatlah. Sebelum kamu disolatkan. Bila kamu disolatkan, maka habislah kau. Habislah kau. Jadi solatlah sebelum kamu disolatkan. Sedih, menyesal orang tak solat. Ya, dalam keluarga sendiri pun ada. Yang orang dekat-dekat dengan kita tak solat. Solat main-main. Tak bersungguh-sungguh. Masuk waktu pun duduk berhappy-happy. Allahu Akbar. Sedih. Sedih dunia ni. Tidak menghormati orang solat. Bahkan semasa orang solat, you baca Quran pun kena slow down suara. Bahkan kena berhenti baca Quran. Apalagi kau pasal lagu Ustaz. Apalagi kau buka drama Korea ke apa. Menghormati orang solat. Dosa besar.
Mengganggu orang solat. Solatlah. Solat. 50% of the life goal complete. Celebrate the moment. Wow, 50% life goal dah complete. Celebrate. Life goal. Solatlah. Itu pesan, solat. Itulah pentingnya. Bukan nak meniaga sangat apa ni, kasturi duha apa semua ni. Ini hanya kerana atuk ni diberitahu oleh TikTok, engkau layak dikata buka kedai TikTok dan carilah produk-produk. So atuk carilah produk ni, dan produk ni pula boleh sedekah, boleh guna sendiri. Ini sunnah. Tapi yang lebih penting adalah untuk menyedarkan, untuk menyampaikan sesuatu, menjadi asbab siapa yang mendengar. Inilah hidayah daripada Allah, gerakan yang diizinkan oleh Allah dengan bantuan daripada malaikat supaya anda mendengar dan anda mulai solat. Mulai tak tinggal solat, mulai mendahului solat. Allahu Akbar. Belajarlah, teruslah solat. Jadi siapa yang tak pernah solat boleh tarik tanya Tok macam mana nak solat Zuhur, Tok macam mana solat subuh. Kau tanyalah, tak kisah pun, bukan nama betul kan, kadang-kadang tu tanyalah. Tanya ketika atuk masih ada. Kalau atuk dah tak ada, tanya orang lain. Tanya orang lain. Atuk sayang kamu semua. Sebab atuk akan ajak seberapa ramai umat Nabi Muhammad masuk syurga. Syurga tidak akan sempit, ramai-ramai masuk. Itulah hebatnya syurga. Tapi kalau dunia, kalau ada kekosongan jawatan guru ke, pegawai ke, kerani ke, berebut-rebut, tak nak cerita orang, besok ada interview, tak nak cerita. Kalau pergi mana? Tak ada, tak pergi mana-mana. Sebab apa? Sebab takut ramai orang minta. Itulah dunia. Tapi kalau untuk syurga, oi, come. Masing-masing jemput, kita minta ramai-ramai supaya masuk syurga. Allahu Akbar. Syurga tidak akan sempit. Masuklah syurga. Tetapi kau kena ingat, neraka juga tidak sempit. Kalau kau tak nak masuk syurga, dihumban neraka. Engkau hanya ada dua pilihan, syurga, neraka. Kalau kau tak nak syurga, okey, neraka untuk you. Go, pergi. Kau tengoklah api menyala-nyala, dibakar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau cerita Isra' dan Mi'raj, bagaimana penyaksaan di neraka, Allahu Akbar. Panjanglah cerita, kita ambil hari lain. Hari lain. Tapi cukuplah. Percayalah, yakinlah bahawasanya orang tak solat itu dosa besar. Dosa besar. Dan dihumban dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Solatlah. Jangan tak solat. Solat. Bagi kita yang sudah suruh solat, ibu bapa sudah suruh solat, anak-anak, menantu dah suruh solat, kau tak nak juga, ada satu. Kita sudah lepas lah. Cuma kita sedih lah daripada mahsyar nanti. Orang yang solat menuju ke syurga, engkau tak solat menuju ke neraka. Bye. Sedih. Orang menuju ke syurga, bau wangi, sehat, minum, sedap, tidur lena, kenderaan hebat. Enjoy. Tajuk semalam enjoy, sebenar ialah di syurga. Tapi ya kalau enjoy dunia buat apa? Bukan nama pun. Tak payah dengki lah, tak payah kejar lah. Kalau benda tu haram, rasuah tu haram, kau tak payah ambil lah. Buat rumah besar pun tak guna juga, kau tinggal juga. Atuk ni anti pembangunan. Bukan. Rasulullah presiden. Rasulullah ni seorang presiden, seorang ketua kerajaan, seorang sultan, menguasai seluruh Al-Jazirah. Tetapi apa yang Rasulullah tinggal? Rumah besar ke? Tidak. Istana besar ke? Tidak. Harta banyak ke? Tidak. Yang Rasulullah tinggal ialah Al-Quran dan hadis. Berpeganglah kepada pusaka ini. Tapi kita terbalik, nak tinggal harta kepada anak-anak, takut anak miskin. Bukan kau yang menentukan anak kau miskin atau kaya, Allah yang menentukan. Ramai dah jutawan yang tinggal harta, lepas dia mati tak sampai 3 bulan, likup semua harta. Itulah. Apa hak engkau nak menentukan engkau dah mati dah, anak kau akan senang apabila kau mati? Ramai orang sebut macam tu. Anak aku akan senang kalau aku dah tak ada dunia, mereka dapat rumah seorang. Rumah tu dia jual semua. Engkau nak bangkit daripada kubur, nak beritahu, woi, jangan jual. Mana boleh? Mana boleh? Sebab itu Rasulullah pada suatu hari semasa solat asar, apabila selepas solat saja bergegas bangun. Selalu Rasulullah tak buat macam tu. Dia wirid dulu, apa zikir dulu, tetapi bergegas bangun, pergi ambil sesuatu dalam bilik dia. Ahmad Zairi, benar apa kata-kata? Benar. Amin. Rasulullah pergi masuk bilik, keluar satu cincin. Rasulullah kata, aku tak nak kerana cincin ini melambatkan aku masuk syurga.
cincin ini aku nak sedekahkan. Cincin je bro. Bukan RZ. Bukan, cincin je bro. Tapi tak nak. Kita jangan berlumba dengan orang kafir. Ni tunjuk contoh, tengok Amerika maju, Jepun maju. Itu kafir. Ini tak betul, pemimpin ni tak betul. Kita kena cakap contoh Korea. Itu kafir. Rasulullah pernah tak membina negara Madinah mengikut contoh Parsi ke, Rom ke? Ada hadis kata kita mesti bina Madinah, kerajaan Madinah seperti kerajaan Rom. Tak ada. Rasulullah tak pernah merujuk kepada kerajaan-kerajaan kafir yang lain. Tak pernah. Bahkan Rasulullah merujuk kerana jangan kau tak percaya kepada Allah. Jangan kau derhaka kedua apa. Jangan kau buat riba. Jangan. Kau tidak akan jadi negara seperti Samud, seperti Korum. Itu contoh. Tapi pemimpin kita sekarang mengambil contoh. Oh, nak maju ikut Jepun. Nak maju ikut Korea. Allahu Akbar. Di mana iman kau? Ya, bro. Pemimpin tu tak betul. Apa yang nak contoh? You kena ikut Al-Quran dan hadis lah. Kalau selagi kau ikut Al-Quran dan hadis, insya-Allah selamat, dan itu dijamin oleh Rasulullah. Tapi kau tak ikut. Kenapa tak ikut Al-Quran? Tak boleh, kita berbagai kaum. Apa Madinah tidak berbagai kaum? Negara Madinah berbagai kaum dan berbagai agama. Negara Madinah boleh Rasulullah buat. Kenapa kita tak boleh? Kerana kau jahil lah. Kerana pemimpin Malaysia ni ramai yang jahil. Meragui mengenai kebenaran Al-Quran. Ramai yang jahil. Pemimpin di Malaysia ni. Takut itu, takut ni, takut ilah kuasa. Kau takutlah dibakar oleh api neraka, kau tahulah. Dibakarlah kau. Bakar bro. Kita tak kisah. Masing-masing kubur pun masing-masing. Kau Perdana Menteri, kau siapa? Bila kau mati, kau masuk kubur berapa orang? Berapa orang penyokong kau masuk kubur? Tak ada. Kau tanam kau seorang je. Sama juga kita. Sama juga. Kan? Marah kan tu? Tak ada lah. Cerita je. Jangan pula. Bukan politik. Bukan pun. Cakap yang betul. Cakap yang betul. Semang-semang hari ni, kau berdiri bersama dengan tu. Sujudlah. Rugi orang yang tak sujud. Rugi. Rugi orang yang tak sujud. Rugi orang tak sujud. Ada lagi kebaikan-kebaikan fizikal, kebaikan kesihatan semasa kita solat. Semasa kita sujud. Semasa kita sujud, di antara kelebihan ni kita perolehi. Sebab itu sujud ni kena lama. Slow and steady. Turun tu slow and steady. Bangkit pun slow juga. Slow and steady. Iaitu pertama, mengurangkan sengal otot dan sendi. Sebab itu setiap kali kita mengubah kedudukan daripada berdiri kepada sujud, biar berhenti. Sebab apabila berhenti, join tulang, lutut apa semua akan masuk. Apa akan masuk? Dia ready dah. Baru Allahu Akbar. Apabila Allahu Akbar, kau i'tidal itu kau tunggu sekejap. Biar tulang sendi-sendi itu dah ready, dah masuk. Baru sujud. Allahu Akbar. Apabila sujud, kau tunggu sekejap. Biar tulang-tulang sendi dah masuk. Baru Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Dan begitu seterusnya. Tujuan berhenti itu ada dari segi fizikalnya. Kesehatannya ialah supaya sendi-sendi itu ready dah. Dah masuk dah. Ini sendi belum boleh masuk lagi. Kau dah tujuk, kau dah buat ni, tergelecir dia. Tergelecir dia. Hebatnya solat ini. Pertama, mengurangkan sengal dan otot sendi. Membantu penghazaman. Semasa kita sujud, membantu penghazaman perut kita. Sebab apabila kita berdiri, perut kita macam mana? Apabila kita sujud, perut kita seimbang. Membantu membaiki postur badan. Membaiki kedudukan postur badan apabila kita sujud. Sujud biarlah lama sikit bro. Bagi yang tak solat tu tak payah dengar lah. Ni yang solat je. Yang solat dia tahulah sujud macam mana, rasa macam mana kan. Tapi dengar lah bro. Atuk jok je. Jangan marah. Melancarkan saluran darah semasa sujud. Saluran darahnya, apabila kita berdiri atau rokok, saluran darah tak sampai ke otak sepenuhnya. Apabila kita sujud, tempat yang tak sampai saluran darah itu akan sampai ke otak. Sebab tu sujud kena lama. Dan sujud jangan cepat bangkit. Dia akan pening.
Sebab di situ oksigen dalam darah telah sampai ke orat paling halus dalam otak. Otak. Sebab itu orang cerdik, orang banyak sujud ni cerdik. Membantu reaksi, beri ketenangan. Otak kita di belakang. Sebab kita sujud, hidung pula. Hidung kita menyentuh ni kan, sejadah. Membantu ketenangan. Dan merenggankan kekuatan otot. Kekuatan otot ni yang ketat-ketat sangat ni dia longgar-longgarkan sikit. Longgar-longgarkan sikit. Longgar-longgarkan sikit. Itu pentingnya orang solat. Kan dapat faedah banyak. Jadi sujudlah lama-lama. Jangan cepat sangat. Jangan setakat 3 kali. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Cepatnya bro. Allahu Akbar. Tak dapatlah fadilat kesihatan. Biar lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Biar hadir dalam jiwa kita. Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Dia hadir macam tu. Baru ada nikmat. Seronok solat ni. Seronok nikmat. Kita berhadapan dengan orang besar. Allahu Akbar. Akbar. Paling besar. Paling besar. Kita menghadap bos kita pun dah rasa proud. Oh, bos panggil aku tahu. Ini dengan Allah. Allah panggil juga. Allah panggil tau. Bukan bos dia panggil. 5 kali sehari Allah panggil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayyalas solah. Datanglah solat. Allah panggil, tapi kau buat tak dengar je. Eloklah telinga kau buka. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah panggil 5 kali satu hari. Itu paling kurang. Paling kurang. Allah ni panggil kau. Nak berjumpa dengan kau, nak menghadap supaya menghadap dia. Mintalah apa-apa dalam solat. Minta dengan dia. Minta. Allah panggil 5 kali satu hari. Itulah bagi orang khusyuk dengan solat. Dia tidak 5 kali, dia buat berpuluh-puluh kali. Dia buat sampai 50 kali, sampai 100 kali satu hari. Bukan 17 kali, bukan 17 rakaat, bukan 5 waktu, bukan 17 rakaat. 5 waktu 17 rakaat. Tapi banyak lagi solat-solat sunat yang lain. Solat duha. Siapa yang belum solat duha boleh pergi buat sekarang. Solat sunat duha, solat qabliyah ba'diyah, solat mutlak asar, solat apa ni, solat tahajud, solat tahajud, solat iringan, mutlak, solat wudu, setiap kali ambil wudu solat wudu dulu, baru solat yang lain. Dan solat khusus seperti solat hajat, solat taubat, dan solat qada. Banyak sangat, tinggal dulu. Sekarang dah isaf dah, buat qada, buat tunai, buat qada, buat tunai, buat qada. Buat tunai bayar hutang, buat tunai bayar hutang. Kadang solat subuh tadi, selepas solat subuh tak ada solat lain, maka kita qada. Qada boleh dibuat selepas solat subuh. Begitu juga solat asar. Selepas tunai solat asar, maka kita qada asar. 4 rakaat. Biarlah orang tengok. Peduli apa? Kita dengan Allah. Kita nak masuk surga besok, bukan minta tolong dia. Dia nak kata-katalah. Macam tu. Jadi waktu subuh, qada subuh. Waktu zuhur, qada zuhur. Waktu asar, qada asar. Waktu maghrib, qada maghrib. Waktu isyak, qada isyak. Mudah kan? Selesai. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, banyaknya solat aku tinggal ya Allah, tapi aku dah mulai qada sekarang ya Allah. Aku qada ya Allah, terimalah qadaku. Setiap kali aku solat tunai, aku solat qada ya Allah. Janganlah kau tolak solatku, janganlah tolak ibadahku ya Allah. Terimalah ya Allah. Semoga aku dapat terpilih masuk dalam syurga-Mu. Amin. Nak minta dengan Allah. Nak minta, ya Allah, mudahkanlah aku solat, ya Allah, ringankanlah aku solat, ya Allah, rajinkanlah aku solat, ya Allah, khusyukkanlah aku solat, ya Allah, bimbinglah aku dalam solat, ya Allah, aku nak menyembah-Mu ya Allah, kerana Kau jadikan aku adalah kerana untuk sembah-Mu. Minta dengan Allah. Dan minta semua bro, jangan tak minta. Minta. Sebab itu nak buat apa saja mesti bermula dengan Bismillah, dengan nama Allah. Itu zikir tu. Bismillah tu zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buka telefon, Bismillahirrahmanirrahim. Nak start kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Nak buka pintu kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Nak keluar daripada kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Nak langkah masuk dalam ofis, Bismillahirrahmanirrahim. Nak buka file, Bismillahirrahmanirrahim. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita sebut nama Allah, maka kita mendekati diri kita dengan kebaikan.
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi orang tak sujud, orang tak solat rugi. Orang tak solat, bila dia sakit dia rasa seksa. Orang tak solat, bila dia kaya dia rasa begitu terhibur sekali. Itu jenis perangai orang tak solat. Tapi bagi orang solat, orang redha, orang sabar, bila dia sakit, dia redha dan dia bersyukur dengan Allah. Kerana sakit dia itu, Allah nak menghapuskan dosa. Satu. Kerana sakitnya itu, Allah nak mengangkat darjatnya. Dua. Kerana sakitnya itu, Allah nak mengangkat kedudukannya di syurga. Tiga. Sebab itu dia sakit pun dia senyum. Orang yang beribadah, sakit dia senyum. Dan begitu juga orang yang kaya raya, dia beribadah kaya raya. Sebab dia kaya raya itu maka memudahkan dia infak. Dia kaya raya itu maka dia mudahkan bersedekah. Dia kaya raya itu boleh membantukan jalan Allah. Seperti mana? Seperti mana yang dibuat oleh Sayyidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf. Ramai lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang jutawan kaya raya, tapi mereka ini sentiasa infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Bukan tak boleh kaya, boleh. Tapi kaya yang menyesatkan, itu yang tak boleh. Kaya yang kau sampai tak ada masa nak solat, itu yang tak boleh. Itu yang tak boleh. Itu yang tak boleh, bro. Kepentingan menjaga solat penting sangat. Rasulullah SAW bersabda, dia bermaksud, sesungguhnya amal yang mula-mula sekali dihisap pada hari kiamat ialah sembahyang. Jika sembahyangnya diterima, maka sesungguhnya beruntunglah dan berjayalah ia. Dan jika sembahyangnya tidak diterima, maka kecewa dan rugilah ia. Sekiranya terkurang dari sembahyang fardu sesuatu, Allah berfirman, periksalah adakah hambaku itu mempunyai sembahyang sunat untuk dicukupkan dengan apa yang terkurang dari sembahyang fardunya. Demikianlah keadaan amal-amal yang lain. Riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis ini jelas, solat adalah yang pertama disemak lulus atau gagal. Kalau orang tak solat, gagal lah. Macam orang tak ambil exam lah. Ada orang tak ambil exam, tiba-tiba sampai keputusan 20A. Tak ada. Tak solat, fail lah. Tapi kalau pergi exam, ada harapan. Ada harapan. Dapat 10A, harapan 2A. Atau tak ada A, ada B saja. Ada harapan. Tapi bagi solat yang ada kekurangan, kurang khusyuk, kurang ikut waktu, ada qada, Allah kata, ya malaikat, kau tengok solat sunat dia. Kau ambil pahala solat sunat dia, tampung kepada solat wajib. Maka diambil solat sunat, ditampung solat wajib. Alhamdulillah. Maka sempurna solat syurga. Sebab itu solat sunat itu penting, bro. Solat sunat penting. Sebab kain yang cari, kita tak tahu solat kita tak sempurna di mana. Tak khusyuk ke tak apa, kita tak tahu kekurangan kita, yang tertinggal ke apa. Upama baju cantik yang cari, bagaimana nak tampung? Jadi bagaimana solat yang tidak sempurna ditampung dengan solat. Bukan ditampung dengan haji, bukan. Tak guna kau pergi haji beratus kali kalau solat kau tak sempurna. Tak guna, bro. Sebab pahala haji tak boleh tampung kekurangan dalam solat. Tak boleh. Tak boleh. Pahala puasa, setiap hari kau puasa, tak miss. Pahala puasa tak boleh tampung kekurangan solat. Zikir, kau zikir, juta kali satu hari. Tak ada juta kali kan. Tak apalah, zikir. Tak ada pahala zikir boleh tampung kekurangan solat. Tak ada. Kau baca Al-Quran, setiap hari kau baca Al-Quran, 30 juzuk, baca. Tapi jika solat kau berkurangan, pahala baca Al-Quran tidak dapat tampung kekurangan solat. Begitu juga pahala zakat tak boleh tampung, pahala sedekah tak boleh tampung. Yang boleh tampung kekurangan solat ialah solat sunat. Sebab itu Rasulullah bila ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan terbaik selepas solat wajib? Rasulullah kata solat sunat. Solat sunat. Ini mengikut hadis ini jelas. Rasulullah kata hadis ini jelas. Ibadah yang pertama disemak ialah solat. Dan jika ibadah kamu berjaya, lulus, maka engkau jadi orang yang berjaya. Jika gagal, Allah Maha Adil, dia tidak hukum lagi. Jika gagal solat fardu, tolong semak solat sunat. Ambil pahala solat sunat, insya-Allah berjaya.
Jadi orang berjaya. Apa maknanya? Masuk syurga lah. Berjaya. Berjaya masuk syurga. Jadi kena solat sunat. Tapi letih tu solat. Memang letih. Nak masuk syurga. Oi, di dunia pun kalau kau nak gaji besar, kau nak graduate, kau kena belajar. Berapa tahun nak boleh jadi graduate? Umur 23 tahun baru boleh konvo. Ingat sekejap ke? Itu dunia. Akhirat senang. Lagi mudah akhirat. Masuk syurga. Tak perlu 23 tahun belajar. Adakah orang belajar 23 tahun? Untuk sempurnakan solat dia? Tak ada. Seminggu pun dah sempurna lah. Tapi masuk syurga. Engkau 23 tahun. Maknanya susahnya dunia pun kalau nak berjaya susah. Apa di akhirat? Syurga ni hebat. Bukan murah syurga ni. Tapi Allah ni maha penyayang kepada hamba-Nya. Abdillah. Allah sayang kepada Abdillah. Kita semua ni. Sebab tu dia buka ruang. Kau solat dapat 10. Kau puasa dapat 10. Gandaan pahala. Untuk memastikan, memudahkan kau masuk syurga. Allah sayang kita. Dia buat syurga. Allah tak perlu syurga. Tak perlu. Kita solat tak perlu kepada Allah. Allah tak perlu solat kita. Solat kita untuk kita. Syurga itu untuk kita. Allah tak perlu. Dia tukang buat. Dia tukang buat. Allah tak perlu. Kau solat ke, kau buat baik ke, bukan untuk orang lain, untuk engkau. Kau buat baik kepada kedua ibu bapa untuk engkau, bukan untuk Allah, bukan. Tapi kalau kau buat tak baik, aku hukum kau. Aku hukum kau. Kau solat untuk engkau. Tapi kalau kau tak solat, aku hukum kau. Bukan kata kau solat, maka untuk Allah. Bukan. Kau solat untuk engkau, bro. Jadi kau orang sombong. Orang tak solat ni manusia sombong. Aku dah sediakan syurga, kau tak nak solat juga, sombong. Aku hantar kau ke neraka. Na'udzubillah misalnya. Allahu Akbar. Sedih ya. Sedih kita berlawan dengan syaitan dan nafsu. Hidup kita ini kita berlawan dengan syaitan dan nafsu. Allah hanya merantai syaitan 30 hari saja dalam setahun. Tetapi nafsu Allah serahkan kepada kita untuk kita kawal. Siapa yang, sebab itu apabila selepas daripada peperangan yang terakhir, Rasulullah kata kita ada lagi satu peperangan yang besar, satu jihad yang besar. Sahabat hairan, ada lagi peperangan. Apa itu peperangan ya Rasulullah? Peperangan dengan nafsu. Itulah jihad yang paling besar. Jihad akhir zaman, berperang dengan nafsu kamu sendiri. Kadang-kadang tak masuk akal. Orangnya kaya, orang tapi kedekut tak hidup masing. Tak masuk akal. Sebab dia nafsu dia terus. Kadang-kadang orang itu berkuasa tetapi melakukan zalim dan sebagainya. Kadang tak masuk akal. Tengok dia okey, baca Quran sebagainya, tapi zalim. Itulah nafsu. Kau jangan ingat iblis tidak urat-urat tau. Iblis boleh baca Quran. Sebab tu iblis apabila kita berhadapan dengan suasana hantu ke apa, iblis kata kau baca ayat kursi. Hantu iblis takut kepada ayat kursi. Tapi yang ajar itu ialah iblis. Iblis, bro. Jadi jangan heranlah manusia sekarang pandai baca Quran tapi perangai zalim. Sebab iblis alim. Bukan memang iblis. Iblis boleh baca Quran, boleh hajar orang baca Quran. Boleh. Kau jangan keliru. Ramai orang keliru. Keliru, bro. Oh, ya, bro. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang mula-mula sekali dihisab pada hari kiamat ialah solat. Jika sembahyangnya diterima, maka sesungguhnya beruntunglah dan berjayalah ia. Alhamdulillah, insyaAllah. Semoga kita berada di sini. Tapi disambung lagi. Dan jika sembahyangnya tidak diterima, maka kecewa dan rugilah ia. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, jangan tolak solat kami, ya Allah. Sekiranya terkurang dari sembahyang fardunya, Allah berfirman, periksalah adakah, ya malaikat, periksalah adakah hamba-Ku itu mempunyai sembahyang-sembahyang sunat untuk dicukupkan dengan apa yang terkurang dari sembahyang fardu. Demikianlah keadaan amal-amalan yang lain. Solat sunat dan amal-amal yang lain disemak itu. Allahu Akbar. Yang utama ialah solat sunat. Solat sunat.
Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atok. Dalam soal bicara kita, ruginya orang yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi, amat rugi. Amat rugi. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atok. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atok. Quote of the day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atok. Tajuk kita hari ini. Kenapa tak nak sujud? Kenapa tak nak sujud? Itu penting. Itu penting sangat. Penting sangat. Kenapa tak nak sujud? Kena sujud. Kena sujud. Quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi hari ini, rakan-rakan kita pastikan sujud, jangan tak sujud. Allahu Akbar. Seronok. Bicara soal solat ni cukup seronok. Ideal. Kita baca Quran tak pandai pun tak apa. Tapi jangan solat tak pandai. Kita kurang zikir pun tak apa. Tapi jangan kurang solat. Solat saja satu-satunya benda yang mesti kita kena buat. Mesti kita kena buat. Itulah solat. Satu-satunya benda yang mesti kita kena buat. Walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Solat kita kena buat. Kalau tak boleh, solat berdiri. Solat ini diwajibkan berdiri. Okey. Kalau tak boleh solat berdiri, maka solatlah dengan duduk. Solat dengan duduk. Kalau tak boleh solat dengan duduk, maka solat dengan baring. Itu nak cerita betapa pentingnya solat. Bukan macam puasa. Puasa kalau kau lapar, kau buka je lah. Nanti qada lah. Nanti gantilah. Tapi solat tidak. Apabila kau baring pun ni, solat, kau solat dengan mata. Solat dengan mata. Ataupun akhir sekali solat dengan hati. Solat dengan hati. Kalau tak solat dengan hati, habislah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Maknanya solat ini you mesti kena buat. You masa sehat, masa sakit, ada di rumah, ada di hospital, ada di penjara, semasa kerja, semasa di udara, semasa di laut. You kena solat, bro. Tak ada excuse. Tak ada excuse. Tak ada excuse. Itu penting. Kita kena solat walau bagaimana keadaan sekalipun. Kita kena solat. Jadi rugilah orang tak solat. InsyaAllah kita semua doakan semua kita ni rajin-rajinlah solat. Rajin-rajin. Jadi cukuplah untuk hari ini. Banyak lagi lah. Kalau nak kongsi ni banyak. Cerita-cerita ni mengenai solat ni. Cerita solat ni banyak. Jenis-jenis solat pun banyak. Solat-solat sunat pun banyak. Yang kita perlu belajar. Kita perlu buat. Sonok sebenarnya. Sonok solat. Rugi tak solat. Rugi tak solat. Jadi rakan-rakan dari seluruh negara, terima kasih banyak daripada Malaysia kerana sudi memberi sokongan, dan juga rakan-rakan dari Indonesia juga tu ucap terima kasih banyak. Terima kasih Pak dengan Tok Ki. Ni kakek kau. Kakek kau daripada Singapura, Brunei yang mengikuti program itu. Jangan lupa subscribe TikTok atau kalau you belum subscribe, tolong subscribe kerana kalau subscribers tu banyak, yang follow Atuk tu ramai, maka dia mudah pergi FYP kepada
wall-wall yang lain. Dan juga kepada siapa yang belum subscribe YouTube Atuk, Haji Mat Atuk, Haji Mat Atuk YouTube. Jadi Atuk akan upload video rakaman ini ke YouTube. Daripada TikTok Atuk upload ke YouTube. Terima kasih TikTok. Dan bolehlah dengar masa-masa free, sebab tidak semua orang boleh mengikuti setiap hari. Atuk buat setiap hari mengenai program ini setiap pagi pukul 10, 1 jam, kadang-kadang 1 jam lebih. Hari ini 1 jam lebih lah. 1 jam lebih. Begitulah bila kita nak menyampaikan sesuatu. Great job, you are gone live to 90 minutes. Don't forget to take a break. Wah, dia dah warning dah. 90 minutes, don't forget to take a break. Itulah bagusnya TikTok ni. Bagusnya TikTok ni. Jadi itulah. Nanti kita kongsi lagi lah mengenai soalan ini dengan tajuk-tajuk yang lain. Setiap hari ada tajuk yang berbeza. Atau ada tajuk-tajuk berbeza setiap hari. Jadi tak rugi dan tak boring lah pada Atuk. Setiap hari kau masuk ada tajuk-tajuknya yang telah ditetapkan oleh Atuk. Dan kita juga boleh bual bicara. Sesiapa yang berminat nak tanya, boleh tanya. Kalau Atuk boleh jawab, ada jawapan Atuk jawab. Kalau tak boleh Atuk jawab tak jauh lah. Mudah aja kan? Tak payah tipu. Nak tipu apa? Kita bercakap benda yang baik. Kita nakkan pahala dan sebagainya, insya-Allah. Jadi kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik setiap hari. Bagi rakan-rakan yang belum solat sunat duha, masih ada waktu solat sunat duha, buat 2 rakaat pun okey. Dan bagi rakan-rakan yang belum mulakan puasa Syawal, teruskanlah. Kalau 30 hari kau boleh buat, takkan 6 hari tak boleh buat kan? Buatlah puasa Syawal 6 hari. Kemudian selepas tu puasa Isnin Khamis. Cantik kan? Cantik, kita boleh buat. Terima kasih banyak kepada yang sudi join Atuk setiap pagi. Jumpa lagi esok, insya-Allah. Semua yang baik daripada Allah SWT. Apa yang kurang, silap dan salah, Atuk mohon maaf. Dan apa yang terjadi ialah dengan ketentuan daripada Allah SWT. Wallahu a'lam. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu